Sejauh mana anda mengenali anak-anak anda? Dalam kata lain, mengetahui gerak-geri mereka serta mengenali rakan-rakan mereka. Dan bagaimana tahap pemantauan anda sebagai ibu bapa terhadap pergaulan mereka? Apa pula jenis aktiviti yang anak-anak anda cenderung lakukan ketika bersendirian? Dan bagaimana pula ketika mereka bersama rakan-rakan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Izwan Azir Saleh. Dan saya Nurzi Pak Wancik. Malam ini kami di Soal Jawab akan melontarkan persoalan penting kepada anda sebagai ibu bapa mahupun penjaga, iaitu sejauh mana anak-anak di bawah jagaan anda mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengenal pasti serta mengelak pengalaman paling berbahaya yang mampu mengancam kesucian dan keselamatan mereka. Pedofilia, dorongan perasaan, hasrat mahupun impuls seksual terhadap kanak-kanak di bawah umur. Paling membimbangkan, kebanyakan mangsa tidak tahu bila mereka dicabuli. Bagaimana anda boleh melindungi anak-anak anda daripada menyumbang kepada statistik yang sedang meningkat ini? Bersama kami di studio secara langsung malam ini ialah Dr. Azizul Awaluddin, Ketua Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Putrajaya, dan Dr. Haji Ramli Muhammad Ali, Pakar Perunding Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja Hospital Kuala Lumpur. Kepada kedua-duanya, saya ucapkan terima kasih kerana bersama kami di Soal Jawab pada malam ini. Dan sebelum itu, jika anda turut ingin mengajukan pertanyaan, boleh tweet kami menggunakan hashtag Soal Jawab TV3. Okey, kita akan mulakan dengan soalan ringkas dahulu untuk mengetahui latar belakang. Saya ajukan soalan ini kepada Dr. Azizul. Apa itu sebenarnya pedofilia? Adakah ia hanya melibatkan hasrat, perasaan atau impuls yang kita katakan tadi? Ataupun ia juga melibatkan satu bentuk serangan seksual secara fizikal terhadap kanak-kanak? Terima kasih. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih kepada TV3 kerana menjemput kita untuk membincangkan topik yang sedang hangat diperkatakan kebelakangan ini atas satu insiden yang telah pun dilaporkan di Mahkamah Antarabangsa baru-baru ini. Ya. Jadi topik yang kita bincangkan berkaitan dengan pedofilia ini merupakan satu perkataan ataupun satu perkara yang bukan baru atau asing dalam konteks masalah berkaitan dengan psikologi, tapi telah pun wujud sejak berabad-abad lamanya dan telah pun diketengahkan sejak awal kurun ke-19 lagi. Dan dia berpunca kalau untuk secara perkataan itu sendiri, kita boleh katakan bermula daripada perkataan Greek yang bermaknanya pedos. Pedos itu ialah child, kanak-kanak, dan philia itu bermaksud friendly love ataupun friendship. Itu maksudnya intimate, yang sangat rapat hubungan itu. Kita bukan saja ada pedofilia, tapi ada juga terminologi yang lain yang berkaitan dengan perkara seumpama seperti contoh yang saya boleh bawa di sini, seperti infantophilia ataupun nephophilia yang berkaitan dengan golongan yang lebih rendah lagi umurnya seperti bayi, infant ataupun yang baru belajar berjalan, ataupun yang lebih besar sedikit seperti hebophilia untuk kanak-kanak yang lebih remaja sedikit. Jadi apa yang topik kita bincangkan pada hari ini yang diketengahkan ialah pedofilia. Jadi apakah yang set definisi itu? Kita ada konsensus di peringkat antarabangsa mengikut diagnostic manual untuk psikiatri, ya, seseorang yang mempunyai fikiran ataupun fantasi yang sangat intens berulang-ulang dalam tempoh yang melebihi 6 bulan, ya, secara prominent, kepada juga termasuk sexual urge kepada ataupun tingkah laku yang boleh menjurus kepada perlakuan seksual itu sendiri, lebih kepada kanak-kanak yang pre-pubescent, maksudnya yang belum akil baligh lagi, ya, biasanya 13 tahun ke bawah. Ya, jadi dan perkara ini menyebabkan masalah kepada psikologi orang itu sendiri dan boleh menyebabkan gangguan kepada interpersonal ability dia dalam dia menjalankan kehidupan dia sebagai individu. Dan biasanya orang itu kita kategorikan dalam pedofilia ini apabila mereka setidak-tidaknya 16 tahun ke atas untuk definisi yang kita guna pakai dalam untuk pedofilia ini. Ataupun yang terlibat itu berumur 6 tahun lebih tua daripada yang mangsa tersebut. Ini definisi yang lain. Jadi mana yang perpetrator itu, yang orang yang pelaku itu, dia lebih tua daripada yang menjadi mangsa.
Jadi dia eksklusif ini kepada kanak-kanak sahaja. Seperti saya cakap tadi, kanak-kanak ada banyak definisi tadi. Ya. Tapi pedofilia lebih kepada kanak-kanak 13 tahun ke bawah. Dan sama ada kecenderungan pelaku itu sama ada di kalangan kanak-kanak lelaki sahaja. Sometimes kadang-kadang mereka hanya spesifik kepada satu jantina sahaja, laki-laki ataupun perempuan, dan ada juga yang agak terbuka kepada kedua-dua jantina sekali, ya. Dan boleh juga dikategorikan ini melibatkan macam dalam ahli keluarga juga, apa yang kita kenal pasti zaman sekarang ini yang panggil macam sumbang mahram, yang melibatkan pelakuan di dalam ahli keluarga sendiri, sama ada oleh ibu bapa kepada anak ataupun adik-beradik yang tua kepada adik-beradik yang lebih muda umur dia, ya. Itu yang secara selengkas untuk Dr. Ramli, kalau menambah dalam skop definisi juga apa yang Dr. Azizul katakan tadi, saya nak tahu apakah pedofilia ini melibatkan hanya hasrat untuk melakukan sesuatu kepada kanak-kanak ataupun mereka yang telah pun melakukan pencabulan ataupun pemerkosaan kepada kanak-kanak itu? Mengikut kita panggil kajian yang kita buat ni, basically banyak kajian yang dilakukan di peringkat di mana mereka ni telah pun ditangkap. Selalunya kajian dibuat di kita panggil corrective centers lah, ataupun penjara-penjara. Jadi population yang dikaji adalah merupakan mereka yang ditangkap. Tak ramai mereka ni yang datang sendiri untuk rawatan. Jadi bila ditangkap maksudnya pelakuan itu sudah berlaku. Tapi definisi ini dia mengikut, sekiranya kita macam Dr. Azul katakan tadi, kita mengikut standard American standard, menggunakan diagnostic statistical manual tu, menggunakan diagnostic criteria untuk yang digunakan oleh ahli psikiatris daripada Amerika contohnya. Mereka tidak begitu fokus kepada preference ataupun hasrat. Mereka lebih fokus kepada perlakuan, tindakan. Manakala kalau sekiranya kita lihat kepada World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, mereka juga memasukkan isu-isu preference ataupun hasrat. Jadi sekiranya mereka belum lagi melakukan kita panggil aktiviti ataupun perlakuan tersebut, mereka tinggal di peringkat hasrat ataupun orientasi ataupun kecenderungan, di mana kita panggil tahap ini jarang kita dapati. Mereka tak datang ke klinik atau sebagainya kerana mereka selalunya perkara ini perkara yang memalukan. Jadi mereka jarang untuk tampil. Kebanyakan mereka yang datang, yang kita dapati, mereka kajian kita merupakan mereka yang telah pun melakukan aktiviti tersebut, di mana mereka ini telah ditangkap. Okey, jadi mungkin kita boleh dapatkan penerangan. So, perlakuan pedofilia itu sendiri, ia bukan satu jenayah, tetapi apabila dia mula bertindak di atas rangsangan ataupun naluri seksual terhadap kanak-kanak, barulah ia jatuh dalam kategori jenayah, betul? Sebab pedofilia itu sendiri, dia bukan dalam bahasa perundangan, dia bukan legal term. Jadi kalau orang itu dikategorikan sebagai pedofilia, dengan itu saja tak boleh untuk kita jatuhkan hukuman ataupun sebarang label kepada dia. Jadi apa yang berlaku dalam konteks sekarang ni, perundangan akan memasukkan orang itu dalam bentuk hukuman-hukuman tertentu terhadap pelakuan yang berlaku. Sebab itu kita, macam Dr. Ramli cakap tadi, kebanyakan mereka telah pun dijatuh hukum atas sebab sama ada mereka melakukan pencabulan ataupun perkosaan ataupun indecent exposure. Mereka menunjukkan anggota anatomi mereka kepada kanak-kanak yang terbabit. Jadi itu yang charge biasanya akan berlaku. Tapi kalau pedofilia itu sendiri bukan merupakan satu term yang disangkutkan dengan perundangan. Dr. Azizul, saya nak tahu apakah pedofilia ini suatu masalah genetik yang memang ada di dalam tubuh badan manusia, ataupun apakah ia disebabkan oleh masalah psikologi atau pengaruh persekitaran yang menyebabkan seseorang itu boleh mempunyai kecenderungan seksual kepada kanak-kanak? Topik ini masih lagi menjadi orang kata tanda tanya kepada ramai pengkaji-pengkaji sejak zaman dulu hinggalah sekarang, kerana untuk mendapatkan sampel individu ini
di komuniti agak terpencil dan sukar didapati, dan kebanyakan kajian itu dilakukan berdasarkan kes-kes yang didapati di correctional centres, di penjara, di lock-up. Jadi di segi faktor-faktor tertentu itu kemungkinan dia bukan representatif. Walau bagaimanapun tidak ada konklusif jawapan yang tepat untuk mengatakan dia adalah bersifat keturunan. Ya, dan ada pengkaji mengatakan bahawa ini ada kaitan dengan gangguan ataupun kecederaan kepada sel-sel saraf yang berlaku sama ada disebabkan kecederaan ataupun sejak lahir lagi, tetapi tak semua golongan pedofilia mempunyai sejarah tersebut. Ada juga yang dikabarkan disebabkan oleh gangguan kepada beberapa bahan kimia yang berada dalam tubuh badan seseorang. Tapi ini juga tak dapat dibuktikan secara saintifik. Begitu juga dengan IQ. Ada orang mengatakan bahawa mungkin pedofilia ini mereka ada kekurangan untuk inhibit dia punya urge dia. Jadi ia dikaitkan dia dengan tahap IQ yang lemah. Tetapi tidak juga berlaku pada kes-kes yang lain. Berkaitan dengan masalah persekitaran, ada juga kajian yang mengatakan kemungkinan ini juga boleh dikaitkan dengan kemungkinan mereka terdedah dengan suasana yang sama semasa mereka kecil dahulu, dan ia mungkin merupakan satu condition pengalaman kepada mereka. Instead of jadi trauma, akan menjadi berkembang kepada sesuatu yang mereka ingin ulangi pengalaman tersebut. Jadi sebenarnya adakah semua pedofil ini akhirnya akan menjurus kepada penderaan seksual, iaitu melakukan serangan seksual secara fizikal ni sebagai kemuncak kepada pedofilia itu sendiri? Okey. Ada beberapa kategori yang kajian mengatakan bahawa golongan pedofilia ini secara amnya mungkin kita boleh bahagikan kepada sama ada mereka dalam bentuk bahasa Inggerisnya fix, iaitu sejak mereka mempunyai naluri kecenderungan tersebut, mereka telah pun mempunyai kecenderungan kepada kanak-kanak sahaja dan tidak ada terbentuk keinginan kepada golongan yang lain termasuk dewasa. Yang keduanya, orang itu dia berjaya menjalani kehidupan yang seperti biasa, tapi kemudiannya mereka mempunyai naluri seperti itu. Ini kita panggil regressed. Dia kembali kepada kecenderungan yang untuk orang yang lebih rendah umurnya selepas mereka berjaya melalui fasa kecenderungan yang seperti orang lain. Yang ada kategori yang lebih bersifat agresif, ini kemungkinan yang mereka yang lebih bertindak untuk sampai ke tahap sexual provocation ataupun sexual violence. Jadi ada individu yang sampai ke perlakuan seksual itu sendiri. Dr. Ramli, kabarkan kepada kami, kalaupun mungkin doktor tidak ada statistik, tetapi sebelum nama Richard Huckle ini tersebar di media Malaysia dan di Britain, apakah kes pedofilia ini suatu yang serius di Malaysia, dan apakah bentuk-bentuk pengakuan mereka yang melakukan pedofilia ini, kenapa hasrat mereka itu gemarkan kepada kanak-kanak? Okey, dari segi statistik memang kita tak ada lah. Dari statistik mereka tak ada. Tetapi kita lihat saban hari, kita lihat secara umumnya penderaan kepada kanak-kanak meningkat dari masa ke semasa. Penderaan seksual di kalangan kanak-kanak juga meningkat. Dia merupakan sebahagian daripada penderaan kepada kanak-kanak secara umumnya lah. Sebagai contoh, kita tengok kalau kita lihat di daripada akhbar ada merekodkan sekitar kes sebanyak 3,257 kes pada tahun 2010 dan meningkat pada 4,000 lebih kes, 4,119 kes pada 2013, kes-kes penderaan kanak-kanak. Dan sebahagian besarnya merupakan kes penderaan seksual. Jadi sama ada mereka ini dilakukan oleh golongan yang dikatakan pedofilia ataupun tidak, tetapi kita panggil aggression ini ataupun penderaan seksual ini telah dilakukan kepada golongan kanak-kanak. Mengapa, doktor? Apakah pedofilia ini gemar melakukannya kepada kanak-kanak atas faktor mungkin kanak-kanak itu tidak boleh melawan atau tidak tahu mengadu, tidak tahu bahawa itu suatu pelakuan seksual, pada pandangan doktor? Okey, pada pandangan saya macam telah ditegaskan oleh Dr. Azul tadi, ada dua kumpulan.
Satu, kita panggil kumpulan yang so-called fixed ataupun eksklusif pedofilia. Mereka ni tidak ada rasa kegairahan kepada orang lain, orang dewasa dan sebagainya. Objek seksual mereka adalah kanak-kanak. Ini eksklusif lah. Tapi ada di antara mereka ni yang kita panggil opportunis, yang asal dapat. Jadi isu-isu seperti ini mereka mungkin bukan mereka eksklusif pedofilia, mereka ada keluarga dan sebagainya, tetapi mereka ada kesempatan mereka melakukan jenayah seperti ini kepada kanak-kanak. Kerana kanak-kanak seperti mana yang kita tahu, kanak-kanak kita bergolongan yang lemah, yang sedang dipengaruhi, dan kebanyakan mereka-mereka yang bertindak mencabul kanak-kanak ini, ada di antara mereka, bukan semualah, ada di antara mereka yang kita melalui kita panggil kajian dan juga terapi-terapi, di sesi-sesi terapi, kita dapat lihat yang mereka ini merupakan golongan yang tidak semualah ya, golongan yang kita panggil sukar untuk kita berinteraksi dengan golongan yang dewasa. Jadi kerana mereka ini terasa kurang berjaya dari segi seksual untuk mereka yang dewasa, mereka beralih arah kepada kanak-kanak. Contohnya mereka yang di-reject atau ditolak kemahuan seksualnya oleh orang yang lebih dewasa, mereka beralih kepada kanak-kanak. Itu dia ada di antara mereka. Ada di antara mereka juga yang merupakan mangsa masalah seksual di masa kanak-kanak mereka. Dan mereka dah menjadi dewasa, mereka lebih cenderung kepada kanak-kanak sebagai objek seksual mereka. Baik, kita nak tanya juga kepada Dr. Azizul, adakah kita boleh nampak karakteristik atau ciri-ciri seorang pedofil itu supaya macam kita boleh lebih berjaga-jaga apabila kita berjumpa dengan mereka di kalangan masyarakat ni? Kerana mereka semua adalah human being seperti kita, secara kalau cross-sectional kita tidak dapat menentukan kriteria-kriteria spesifik untuk seseorang tu. Kita kena pasti melihat saja pelakuan mereka, kita tahu dia seorang pedofil. Ya, tetapi seperti Dr. Ramli tegaskan tadi, ada kecerungan-kecerungan itu sekiranya macam individu itu merupakan seorang yang terasa dirinya ditolak oleh orang yang sama dewasa macam dia, dan dirasa berseorangan dan dirasa macam sensitif. So kemungkinan apabila dia tidak menunjukkan keserasian seperti orang lain, dan apabila dia berdampingan dengan kanak-kanak lebih daripada orang dewasa, mungkin kita ada high index of suspicion. Bagaimanakah hubungan ini, sihat ke ataupun tidak. Mungkin saya tambah sedikit dari segi cognitive distortion yang ada kepada pelaku itu. Mereka kemungkinan mencari kanak-kanak yang berharap kepada mereka. Biasanya kanak-kanak yang kita identify yang memang mencari satu punca mereka mendapat perlindungan. Jadi biasanya kanak-kanak seperti macam berada di rumah-rumah yang tidak ada ibu bapa, mereka hidup bersendirian. Jadi apabila ada satu adult figure yang menjadi groomkan dia untuk berdampingan dengan dia, ya, jadi macam ada mutual agreement. Jadi pada peringkat awal mungkin pelaku itu merasakan bahawa apa yang dilakukan itu sepatutnya tidak wajar. Tetapi bila ada cognitive distortion, dia akan hilang rasa perasaan bersalah itu kerana kanak-kanak itu memberi harapan kepada dia sebagai pelindung. Jadi akan menutup mata masyarakat bahawa apa yang dilakukan itu tidak jelas. Jadi secara fizikal kita tak dapat melihat perkelakuan itu dengan mudah. Tapi kalau kita lihat seseorang itu dengan corak hubungan dia dengan kanak-kanak, kita perlu ada kecurigaan, terutamanya di tempat-tempat yang kita nyatakan tadilah, lebih berhati-hati. Baik. Kita nak berehat seketika dan dimaklumkan bahawa soal jawab malam ini disiarkan secara langsung. Jadi jika anda ingin berhubung bersama kami dan bertanyakan soalan melalui Twitter #soaljawab TV3, dan saya akan ajukan kepada panel kita malam ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Baik, secara langsung dari Studio B di Sri Pentas, kami bawakan kepada anda soal jawab malam ini dengan tajuk pedofilia. Dan saya nak kembali kepada Dr. Haji Ramli. Apakah doktor bersetuju kalau banyak pelakuan pedofilia ini sebenarnya melibatkan ahli keluarga yang rapat, mungkin anak saudara bersama ayah saudara atau dalam satu kelompok yang rapat? Kebanyakan mereka ni walaupun bukan keluarga, tapi merupakan orang yang dikenali oleh anggota keluarga. Mereka yang sering berdampingan dengan anak kita lah. Mereka ni contohnya yang selalu datang mendekati anak kita. Jiran. Ada setengah-setengahnya merupakan kita panggil ahli keluarga, babysitter contohnya. Mereka yang rapat dengan anak kita. Dan juga mungkin bapa saudara dia. Contohnya. Dan mereka-mereka ni merupakan orang yang kita kenal. Dan kita tak dapat, dia tak ada kita panggil tanda-tanda yang merupakan yang dia ni ada potensial pedofilia. Kadang-kadang mereka ni seperti mana yang Dr. Azizul katakan tadi, datang daripada kita panggil latar belakang yang sama sekali kita tak suspek yang mereka ada pedofilia. Mereka ni outlooknya penyayang, mesra, mudah didekati, menghormati, di mana ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri yang memudahkan untuk mereka mendapat attention ataupun mendapatkan kasih sayang daripada kanak-kanak tadi. Tapi doktor, bagaimana selepas ini kalau tindakan kita memberi kasih sayang kepada kanak-kanak itu boleh disalah tanggap sebagai satu tindakan pedofilia? Memang, tapi sekarang ni apa yang kita mahu supaya parents lebih berwaspada, lebih suspicious, lebih kita panggil berprasangka, tidak membiarkan anak-anak mereka mendekati ataupun didekati oleh orang-orang tanpa monitoring atau tanpa pengawasan daripada kita. Maksudnya kalau kita kenal mereka, contoh dia adik kita contohnya kan, pada saya itu satu perkara yang biasa. Tetapi contoh dia kalau sekiranya orang luar kita tak tahu latar belakang mereka, kita perlu suspicious, kita perlu rasa syak wasangka pada mereka ni. Tambahan orang luar, anggota keluarga babysitter contohnya lah. Saya tak mahu lepas ni nanti orang kata kita mesti check everyone kan, tak perlu, tapi kita perlu ada rasa. Bila kita ada syak wasangka, kita akan lebih cenderung untuk mendengar keluhan anak-anak kita. Di mana kita perlu mendengar. Kadang ada di kalangan ibu bapa, mereka menidakkan, menafikan apabila anak-anak mereka mula mengadu tentang perkara-perkara seperti ini. Dalam banyak-banyak kes secara umumnya, kes pedofilia ni, adakah kanak-kanak itu mengetahui apabila sesuatu perbuatan provokasi seksual itu melampaui batas? Adakah mereka mempunyai judgement sebegitu untuk mengetahui perkara yang dilakukan itu adalah salah? Dia bergantung kepada tahap intelektual dan juga bergantung kepada tahap umur kanak-kanak tersebut dan juga maklumat yang mereka ada. Sekiranya mereka tidak tahu, contohnya mereka tak tahu, mereka rasa benda ini perkara biasa, merupakan satu kasih sayang yang perlu ditunjukkan kepada orang yang menyayangi mereka. Tetapi inilah peranan ibu bapa, adalah peranan penjaga untuk memberi maklumat kepada anak-anak ini. Memberi kita panggil early sexual education. Apakah yang dikatakan perkara yang betul dan perkara yang tidak betul. Sentuhan yang baik dan sentuhan yang tidak baik. Sekiranya mereka tahu perkara itu, mereka akan dapat menilai. Dia peringkatnya lebih awal bila mereka menilai yang perkara ini perkara yang tidak betul. Sekiranya mereka tidak berikan maklumat ini, mereka akan tidak tahulah. Dr. Azizul, saya nak tanyakan anda, bagaimana ini boleh dilakukan ketika pendidikan seks adalah merupakan satu yang tabu dalam kebanyakan keluarga di Malaysia? Betul. Dan saya mempunyai anak kecil dan saya tak dapat bayangkan di tahap umur yang bagaimana harus saya mulakan dan sebagaimana harus saya terangkan apa itu satu perbuatan yang sentuhan baik dan sentuhan tidak baik. Di luar batasan. Right.
kemungkinan pendidikan tentang seksualiti itu dia merupakan satu skop yang besar, dan saya pasti kandungan mata pelajaran tentang pelajaran ini bukan terus zoom kepada tentang pelakuan aktiviti seksual, malah bermula dengan good and harmonious relationship between lelaki dan perempuan dalam batas-batas yang dibenarkan mengikut budaya, adat resam dan juga termasuk agama. Terutamanya dalam agama Islam, kita ada batasan-batasan yang tertentu. Kembali semula kepada yang pedofilia pelaku dia, seperti Dr. Ramli kata tadi, kanak-kanak itu akan digula-gulakan oleh pelaku itu. Jadi dalam aspek pelaku itu, untuk mendapatkan the sexual gratification itu, dia mesti tidak melakukan harm kepada kanak-kanak itu. Kerana kanak-kanak ini, mereka belum matang lagi tahap pemikiran dia. Jadi teknik-teknik dan strategi yang dilakukan itu seolah macam memberi kasih sayang yang boleh mengambil perhatian kanak-kanak itu supaya datang kepada dia. Jadi sebagai ibu bapa akan lebih sangsi sekiranya kalau anak ini sentiasa berceritakan pada mereka tentang satu individu ini yang rapat dengan mereka. Mungkin ibu bapa boleh bertanya apa aktiviti-aktiviti yang dikongsi bersama dengan pakcik itu ke, dan pergi ke mana dan apa yang dilakukan dalam masa bersama. Pasal sebagai pelaku biasanya mereka akan cuba mendapatkan perhatian yang dikehendaki. Kerana kalau mereka mendapat reciprocal effect daripada kanak-kanak itu, mereka akan rasa gratified, rasa seronok dengan aktiviti tersebut. Jadi kalau mereka melakukan penderaan, kecederaan kepada anak itu, so mereka mungkin tidak mendapat the sexual gratification, ataupun kalau mereka ada tendensi untuk mendapatkan keseronokan itu dengan cara mendera, mungkin dia akan kita katakan macam sadistik punya manner, kerana menyebabkan kesengsaraan pada orang lain, tapi untuk mendapatkan keseronokan diri sendiri. Tapi kebanyakan pedofilia, mereka akan cuba tidak mendatangkan kecederaan kepada kanak-kanak tersebut. Cuma segelintir saja yang agresif type tadi, sampai terjurus kepada kecederaan ataupun ugutan kepada kanak-kanak tersebutlah. Dr. Ramli, Norzi, kalau boleh saya tanya, apakah pengajaran kepada anak-anak daripada ibu bapa yang perlu diterapkan sekiranya anak-anak ini berdepan dengan suatu keadaan yang boleh dikategorikan sebagai memberi kesan tidak baik kepada mereka dari segi seksual ini? Apakah yang perlu diajar kepada anak-anak ini untuk memberitahu mereka, ibu bapa, atau apa yang boleh dilakukan? Tentang itu, sehubungan dengan itu saya rasa yang mana Nozi katakan tadi, di mana tahap umur yang perlu kita ajarkan anak ni, kita panggil tentang sexual education ni. Kita bagi maklumat kepada kanak-kanak walaupun mereka tidak faham, tapi mereka gunakan maklumat itu untuk menilai, untuk memberitahu kepada kita. Contohnya kalau kita katakan bad touch, good touch, selalu kita mulakan di peringkat tadika lagi. Peringkat tadika lagi, mereka di mana mereka dah mula berkawan, ada kawan-kawan tadika mereka dan sebagainya. Di sana guru-guru tadika boleh mainkan peranan ini bersama dengan ibu bapa untuk memberi maklumat tentang sentuhan yang baik dan sentuhan yang tak baik. Bila mereka sudah ada maklumat ini, mereka boleh memberitahu apa yang berlaku pada diri mereka. Sekiranya mereka tidak ada maklumat ini, mereka tak boleh beritahu kerana mereka tidak ada words atau tidak perkataan. Apakah perkara yang perlu diberitahu kepada orang lebih dewasa. Dan tanggungjawab orang dewasa adalah menerima, tidak menafikan. Kerana kita perlu bersikap menerima, bersikap suspicious dan menerima apa saja aduan kanak-kanak, tanpa kita fikir anak-anak ni mungkin menipu dan sebagainya. Kerana anak-anak kecil kurang berupaya untuk menipu. Sekiranya mereka ada kita ciri-ciri ataupun tanda-tanda awal yang mereka ni telah pun dicabuli ataupun didera, kita perlu ada sikap kita ingin tahu, suspicious, dan sekiranya kita tidak dapat untuk menilai sendiri, kita perlu bawa anak-anak kita itu ataupun jagaan kita itu untuk mendapat consultation ataupun pemeriksaan yang lebih lanjut. Kita tidak, kalau sekiranya kita biarkan, kemungkinan perkara itu akan berlanjutan.
dan akan memberi kemudaratan segi emosi kepada kanak-kanak tersebut. Dr. Ramli sendiri mungkin pernah berhadapan dengan kes-kes melibatkan mangsa kanak-kanak pedofilia ini. Dari segi psiki mereka tu, bantu kami selami psiki mereka tu, apakah kesannya dari segi kesihatan, emosi dan adakah damage ini ataupun kerosakan ini boleh reverse, boleh dipulihkan? Dia bergantung kepada beberapa faktor. Faktor yang pertama, faktor segi minda kanak-kanak tersebut, umur kanak-kanak tersebut dan juga faktor orang dewasa. Sekiranya orang dewasa ataupun ibu bapa mereka, orang dewasa persekitaran mereka dapat memberi sokongan yang sewajarnya kepada anak-anak, tidak menafikan, tidak kita panggil memarahi anak-anak tersebut. Sebab anak tersebut tidak boleh dimarahi. Sebab apa? Apa saja yang berlaku pada mereka bukanlah tindakan mereka. Bukanlah kita panggil keputusan mereka. Kita panggil blaming, ya. Kita blame kanak-kanak kerana mungkin kita rasa anak-anak itu kita panggil mendekati orang dewasa contohnya. Walau apa saja pun contohnya, walaupun dia memberi konsen ataupun keizinan, tetapi itu bukanlah satu perkara kita panggil keputusan mereka kerana mereka masih kanak-kanak lagi. Jadi bergantung kepada perkara-perkara ini, dia akan memberi kita panggil implikasi kepada kesan kepada kanak-kanak tersebut. Implikasi itu macam mana? Kita nampak kanak-kanak itu murung ke atau ada di antara mereka yang telah melalui perkara ini, tetapi cuba memberitahu ibu bapa mereka, tetapi telah kita panggil ditolak tepi, dinafikan. Mengatakan perkara ini tidak betul, anak cuba menipu dan sebagainya. Dan ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati, meloskan kesedihan, kemudian di kanak-kanak tersebut. Sekiranya berlaku di kalangan kanak-kanak yang lebih dewasa, yang lebih contohnya 11 tahun, 10 tahun, mereka lebih cenderung kepada masalah kemurungan. Sekiranya berlaku kepada kanak-kanak yang kita panggil lebih muda contohnya, mereka akan menunjukkan kesan-kesan. Contoh dia kesan seperti menangis tanpa sebab, contoh dia. Mimpi ngeri, ada mimpi dekat tengah malam, terbangun tengah malam, menangis tengah malam. Ada antara mereka yang menjadi kita panggil lebih mudah marah tanpa sebab, ya, emosi terganggu. Dan antara mereka yang kita panggil menunjukkan tingkah laku kita panggil tingkah laku seksual, seperti merangsang diri sendiri, contoh dia, bermain dengan alat kelaminnya, contoh dia. Sebelum ni mereka tak buat macam tu, tapi tiba-tiba dia dah mula bermain dengan alat kelamin, merangsang diri sendiri. Dan ada antara mereka ni lebih dah semula cenderung menunjukkan kecenderungan kepada alat kelamin orang dewasa, contoh dia. Jadi perkara-perkara ini walaupun bukan satu perkara yang satu kemestian yang dianya telah dicabuli, tapi merupakan satu kita panggil perkara-perkara yang perlu kita ambil kira, yang kita perlu nilaikan. Sekiranya ibu bapa tidak dapat nilaikan di tahap mereka perlu bawa kepada profesional, mental health professional untuk membuat penilaian. Dr. Azizul, kita nak sambut satu soalan daripada penonton di Twitter. Saudara Aziz Ritz atau Bobby bertanya, apakah pencegahan daripada pihak berkuasa dan apakah perlu ada kursus pensijilan kepada penjaga-penjaga anak, babysitter ini mengenai pedofilia ini? Jadi langkah-langkah pencegahan. Adakah itu satu deterren yang efektif? Langkah-langkah pencegahan itu memanglah perlu daripada di banyak peringkat. Tetapi kalau untuk penguatkuasaan itu memerlukan langkah yang agak rumit. Seperti yang Dr. Ramli cakap tadi, lebih kepada pengenalpastian siapa yang orang berdampingan dengan anak itu dan memberi pendidikan yang sewajarnya adalah merupakan satu langkah-langkah yang telah pun bermula sekarang di pelbagai-pelbagai institusi yang telah dimulakan. Jadi itu satu langkah yang bagus telah pun bermula sekarang. Tapi untuk peringkat penguasaan itu merupakan satu platform yang lebih
tinggi lagi kerana perlu diaktakan dan perlu diwujudkan satu peraturan dan perundangan yang mungkin akan lebih rumit. Tapi tanpa menunggu perkara itu berlaku, langkah-langkah pencegahan yang lebih mudah dilakukan seperti yang telah dijelaskan tadi patut diambil kira secara serius oleh badan-badan yang tertentu yang terutamanya menjalankan aktiviti penjagaan dan kebajikan kepada kanak-kanak seperti yang berisiko tinggi itu. Baik. Saya nak tanya juga pada Dr. Azizul, apakah mereka yang telah menjadi mangsa kepada pedofilia ini satu hari nanti boleh menjadi pemangsa pula? Itu satu perkara yang pernah dibahaskan. Ada kajian studi mengatakan ini mungkin boleh berlaku sekiranya kalau kanak-kanak ini tidak dipupuk dan tidak dipulihkan dalam bentuk terapi yang sihat. Apabila kalau benda itu berlarutan, kemungkinan mereka akan fix juga dalam kategori dunia itu dan mereka mungkin akan ada cenderung apabila mereka masuk ke alam dewasa. Tapi bukan semua pedofilia itu akan melakukan aktiviti tersebut. Sebab itu kalau rawatan terapi boleh memberi pendedahan dan awareness kepada anak-anak itu dan kalau mereka mempunyai protective factors yang bagus, kebajikan yang bagus, mereka akan move on dengan kehidupan yang sihat seperti remaja ataupun dewasa yang lain. Baik. Kerana penjagaan pada perpetrator macam dibangkitkan tadi, kalau di rumah jagaan biasanya wanita. Selama ini mungkin kita tahu bahawa kebanyakan pelaku aktiviti pedofilia ni majoriti ialah lelaki-lelaki. Kalau kita tengok dekat kes-kes mahkamah ya dan yang dibahaskan dalam artikel kebanyakannya lelaki. Dan ada kajian mengatakan bahawa ratio dia 10 lelaki pelaku, 1 pelaku perempuan. Kerana pada perempuan ni kemungkinan pelakuannya tidak begitu eksplisit dan apabila anak-anak itu mengadu kepada ibu bapa, kadang-kadang seperti yang kita cakap tadi, keluarga tidak percaya kerana guardian itulah seorang perempuan dan agak mustahil seorang perempuan akan mempunyai perasaan seperti itu kepada anak lelaki mereka. Tapi ada direkodkan bahawa pelaku pedofilia ini boleh berlaku pada orang perempuan tapi statistik menunjukkan bahawa lebih kepada orang lelaki-lelaki. Okay. Baik, soal jawab secara langsung di Studio B TV3 kita akan berehat sebentar untuk memberi laluan periklan. Sila hantarkan soalan anda di Twitter #soaljawab TV3 dan kami akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Anda masih bersama soal jawab secara langsung malam ini dari Studio B Sri Pentas. Kami membincangkan topik mengenai pedofilia. Saya ingin tanyakan kepada Dr. Azizul. Tadi kita tanya sama ada seorang mangsa pedofilia itu boleh pulih atau tidak. Bagaimana pula dengan seorang pelaku pedofilia itu? Seorang pedofil dari segi apa yang berlaku di dalam mindanya saja dan seorang pedofil yang telah terlanjur dari segi perbuatannya. Kedua-dua kategori ini, adakah mereka mampu dipulihkan sepenuhnya? Seperti yang kita bincang tadi, kebanyakannya tidak datang tampil secara sukarela dan terbuka untuk mendapatkan rawatan. Kebanyakannya kita dapat apabila mereka telah pun dijatuhkan hukuman dan diberi rawatan tersebut semasa mereka di dalam tahanan begitu. Jadi secara amnya, rawatan yang ada untuk pedofil ini lebih kepada boleh terbagi kepada beberapa aspek. Ya, termasuklah pertama ada rawatan ubatan yang kita boleh tawarkan kepada individu ini di mana mekanisme rawatan tersebut lebih kepada untuk mengurangkan kandungan testosteron yang ada dalam badannya ataupun ubatan yang boleh memberi rangsangan itu berkurangan. Kita panggil libidonya akan berkurangan. Jadi ada ubatan-ubatan yang dalam perawatan kita membantu untuk mengawal tindakan rangsangan tersebut. Itu di segi perubatan. Di segi input psikologi pula, kita ada rawatan dalam bentuk konteks cognitive behavior therapy. Tujuannya lah untuk mengurangkan kecenderungan tersebut, apa dia punya kepercayaan dan tanda-tanda rangsangan yang boleh kita bantu mereka supaya mereka ada self-control diri sendiri. Ya, dan mereka akan menjadi lebih socially competent, lebih rasa bahawa mereka diterima oleh adult di keliling mereka. Tapi persoalannya sama ada ini boleh menghentikan kecenderungan tersebut. Pasal kita bercerita pasal sexual preference. Ya. Banyak kajian mengatakan bahawa mungkin kecenderungan itu remains. Tetapi terapi di sini boleh membantu mereka untuk mengendurkan urge yang ada pada diri mereka tersebut. Kerana kita lihat bahawa kecenderungan individu ini lebih pada mereka yang di awal peringkat umur muda.
dan dapati bahawa epidemiologi apabila mereka sampai umur yang lebih lewat 40 ke 50, benda itu dah tidak begitu prominent lagi. Di luar negara ada juga klinik-klinik ataupun support group untuk mereka yang ada masalah ini. Jadi itulah bentuk rawatan-rawatan yang kita boleh tawarkan kepada pedofil inilah. Dr. Ramli, saya mahu saranan doktor kepada mungkin ibu bapa yang ketika ini kebiasaannya memuat naik gambar anak-anak mereka mandi, separuh bogil walaupun kanak-kanak ya. Dan yang mana sebenarnya gambar-gambar itu boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai simptom pedofilia ini. Jadi mungkin saranan doktor. Saya rasa perkara ini telah disarankan terlebih banyak kalilah ya, oleh pihak-pihak tertentu tentang kita panggil implikasi ataupun kesan-kesan negatif memuat naik gambar-gambar di media-media sosial, Facebook dan sebagainya. Sebab apa, media-media sosial ini bukanlah eksklusif. Kadang-kadang kita tak tahu pun siapa yang kita panggil akan like dan sebagainya untuk gambar-gambar tersebut. Dan siapakah mereka-mereka di belakang, mereka-mereka yang ada dalam menjadi anggota Facebook kita sebagainya itu. Jadi saya menyarankan supaya aktiviti-aktiviti yang seperti ini kita fikirkan terlebih dahulu tentang kesan-kesan negatifnya. Kerana dunia ini penuh dengan manusia-manusia yang berbagai-bagai. Ada yang baik dan ada yang berniat yang tidak baik. Seperti pedofil dan sebagainya. Mereka-mereka ini merupakan pemangsa yang berpotensi untuk kita panggil memberi kesan negatif kepada keluarga kita. Jadi pada saya, dulu kita ada masalah ini, kan dulu kita ada media sosial. Sekarang media sosial merupakan satu perkara yang lebih memudahkan pemangsa-pemangsa untuk mendapatkan masa-masa mereka. Dr. Azizul, ada satu soalan yang cukup baik dari penonton kita, Muhammad Farid di Twitter. Mungkin Dr. Azizul boleh cuba untuk menjawabnya. Apakah yang perlu kita lakukan seandainya kenalan kita seorang pedofilia? Kita sangsi dan kita rasakan yang mungkin kawan kita itu seorang pedofilia, apa yang kita boleh lakukan? So, Encik apa tadi? Muhammad Farid. So, Encik Farid seorang rakan yang sangat prihatin kepada kawan sendiri. It's a good effort for you to memerhatikan kawan yang rapat dengan anda. Dan pada saya, kalau anda boleh mendekati kawan itu dengan lebih terbuka kerana dia merupakan kawan yang rapat, kemungkinan tidak ada kerahsiaan sangat dengan kawan itu dan cuba explore tentang apa yang you sangsi itu kepada dia tanpa mengaibkan dia. Kerana kita pun tak wajar untuk mengaibkan seseorang yang kita rasa bahawa tindakan dia, perlakuan dia dan perasaan dia itu sesuatu yang tidak wajar. Tapi dengan bercara cakap kita untuk approach pada dia bahawa dia perlu mendapatkan penilaian dan perawatan ataupun panduan tertentu, kemungkinan kawan itu akan mengambil panduan tersebut dengan cara yang positif tanpa dia rasa tersisih. Kerana ramai orang pedofil ini, dia tidak tampil ke hadapan kerana di segi society dan culture itu sendiri mengatakan bahawa highly stigmatized. Kalau you reveal saya seorang pedofil, apa tanggapan masyarakat? Tentu akan disisihkan. Termasuk keluarga sendiri. Jadi kalau Cik Farid boleh yakinkan kawan itu, pendedahan itu tidak bermakna mengaibkan, malah boleh memberi kesihatan kepada perkembangan naluri seksualiti dia, mungkin kawan itu akan boleh mengikut nasihat yang dicadangkan. Juga mengambil kira yang sesetengah pedofil itu mungkin dilahirkan sebegitu, mungkin disebabkan brain anatomy dia dah dilahirkan macam tu, dan mengambil kira apa yang doktor cakap tadi. Adakah doktor mengatakan yang kita sebagai masyarakat seharusnya memberikan sedikit rasa simpati kepada golongan pedofil ini? Ya. Bukan saja kita memberi perlindungan kepada mangsa, tapi kita juga perlu melihat daripada pelaku itu. Apakah yang patologi yang berlaku pada dirinya yang kemungkinan orang itu terperangkap dalam distres pedofilia itu tersendiri. Tapi kalau kita boleh menyediakan platform untuk rawatan dan panduan, saya percaya mungkin perkara itu dapat disekat dan dikawal. Dr. Ramli, saya menyambut juga satu soalan daripada Robocop atau @alfal7558. Apakah selain daripada pengubatan secara moden, ada digunakan juga rawatan-rawatan kaunseling yang lebih bersifat agama atau pendekatan yang lebih spiritual untuk pedofil ini?
saya melihat kepada mangsa. Kanak-kanak ini mereka yang menjadi mangsa kepada kita pemangsa pedofilia ini. Sekiranya mereka kita panggil ada beberapa isu rawatan yang kita berikan seperti kaunseling dan sebagainya. Untuk prevention dari segi agamanya seperti mana yang telah diperkatakan oleh Dr. Azizul tadi tentang kita panggil di segi agamanya pun kita dah ada modul-modul tertentu. Contoh dia menjaga aurat, contoh dia kita persediakan anak kita untuk menjaga aurat dia daripada peringkat yang lebih kecil. Contoh dia memisahkan tempat tidur daripada umur mereka 7 tahun dan sebagainya. Yang kita panggil dengan di antara jantina yang berbeza. Mengetuk bilik mak bapak bila mau masuk ke bilik dan sebagainya. Itu memerlukan satu kita panggil modul-modul agama yang telah pun diketengahkan untuk kita panggil untuk pencegahan kepada di sini. Dari segi counselling spiritual, saya rasa mungkin ada mereka-mereka yang mengamalkan perkara ini. Yes. Dr. Azizul, adakah kita sebagai sebuah masyarakat Malaysia ini sudah melakukan sebaik mungkin untuk mengenal pasti dan membantu golongan pedofil ini sebelum mereka menjadikan anak-anak kita mangsa pada pandangan profesional, Doktor? Saya akui bahawa kita masih ada banyak lagi ruang yang kita perlu isi untuk melihat perkara ini dengan lebih serius kerana berbanding dengan kes-kes seperti penderaan seksual, sumbang mahram, mungkin pedofilia ini tidak begitu diperkatakan. Jadi banyak ruang yang kita rasa di peringkat bukan saja di segi perubatan, malah di segi masyarakat, policy makers, ya, perlu mengambil pendekatan yang sama berat dia dan keprihatinan. Jadi kita masih lagi belum kata berpuas hati dengan apa yang telah kita ada pada setakat ini. Dr. Azizul, juga ringkas sebelum kita menutup pertemuan kita pada malam ini. Jika ada orang ataupun seorang pedofil di luar sana yang mendengar perbincangan malam ini, tarikan seksualnya itu kepada kanak-kanak, tertanya-tanya apakah saya ini boleh dirawati, diperbetulkan semula. Apakah ada jalan itu, doktor? Please come forward. So please come forward dan talk to us. Terapi kita akan membantu setakat mana yang anda rasa bahawa anda ingin dibantu. Because treatment itu lebih bersifat voluntary. Sekiranya anda dapati bahawa anda terperangkap dalam situasi ini, jangan putus asa, jangan jebakkan diri anda dengan pelakuan-pelakuan yang boleh merisikokan diri anda sendiri, kerana kami bersedia untuk mendengar rintihan anda. Baik. Dr. Ramli pula, dari segi orang di persekitaran, bagaimanakah sikap yang kita harus terapi? Adakah kita patut jaga tepi kain orang ke? What is the limit? Apakah had yang kita harus kenakan? Apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku dalam masyarakat kita? Saya rasa menjaga tepi kain orang satu perkara yang perlu kita buat untuk menjaga anak-anak kita. Saya rasa dulu satu masa dahulu di mana satu kampung tu kenal anak-anak kita dan mereka sendiri akan menasihati anak-anak kita dan juga mereka akan cuba memberi perlindungan kepada anak kita. Tapi sekarang ini kita lebih bersikap individualistik dan kita kurang untuk menjaga tepi kain orang, dan daripada situ kita gagal untuk kita mengesan perkara-perkara ini di peringkat yang lebih awal. Pada saya, aktiviti menjaga tepi kain orang yang lebih positif ini merupakan satu perkara yang lebih baik. Baik. Sebenarnya kita dah sampai ke penghujung pertemuan kita pada malam ini, dan sebelum kita menutup perjumpaan kita, saya nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton Azhar Azizi, ada Robocop, Muhammad Suhaimi Abdullah yang menyarankan supaya istilah-istilah yang kita gunakan ini lebih bersifat layman ataupun lebih ini, tetapi untuk menerangkan dari segi aspek perubatan memang diperlukan beberapa terma yang khusus dalam bidang perubatan. Blow Coco juga yang bertanyakan soalan-soalan. Jadi terima kasih kepada anda yang telah berpartisipasi dan bersama kami dalam soal jawab pada malam ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kami, Dr. Haji Ramli dan juga Dr. Azizul. Jadi amalkanlah sikap
mengambil berat dan ingin tahu persekitaran anda dan orang-orang di keliling anda, orang yang rapat dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh mengelak perkara yang mungkin mencemari kesucian dan keselamatan anak-anak kita daripada berlaku. Baik. Saya rasa ini suatu tindakan menyeluruh, bukan sahaja di peringkat ibu bapa, masyarakat, anak-anak itu sendiri perlu lebih bersahabat dengan ibu bapanya untuk bercerita apa sahaja yang berlaku pada mereka. Baik, kita sampai ke penghujung soal jawab pada malam ini. Terima kasih di atas perhatian anda dan sehingga kita berjumpa lagi. Saya Izzuan Azir Saleh. Dan saya Nurzi Pak Wancik. Salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.